وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Kita sambung pengajian kita pada malam ni, kitab Safinatun Najah, kitab warna hijau, muka surat bab syarat sah salat. Mana dah? Tak ingat dah. Siapa ingat syarat ke berapa? Syarat ke-8, iaitu jauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, terus. Fadhal. Qala al-Sannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 23 muka surat 50. Syarat yang ke-8, mestilah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Baik. Itu syarat sah salat yang terakhir. Jadi yang terakhir itu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan solat. Nanti akan dihuraikanlah apa dia perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi lepas ni dia akan terangkan. Kalau kita ingat lagi, mula-mula sekali syarat sah salat suci daripada dua hadas. Okay, dia akan terangkan apakah maksud hadas. Lepas tu ada syarat salat tutup aurat. Dia akan terangkan aurat ni macam mana. Apa lagi? Dan lain-lain lah. Ya, jadi kita tengok penerangan setelah syarat sah salat. Okey. Fadhal. Terus. Pembahagian hadas. Hadas ada dua bahagian, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah perkara yang mewajibkan wudu. Hadas besar ialah perkara yang mewajibkan mandi. Okey. Jadi perkara yang ini telah banyak kali dah kita sebut. Okey. Antara yang menghalang daripada salat itu adalah berhadas. Orang kalau dalam keadaan hadas, dia tak boleh salat, dia tak boleh sujud sahwi, dia tak boleh tawaf. Tak boleh. Dan hadas pula ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ialah sesuatu yang mewajibkan wuduk. Dan hadas besar pula sesuatu yang mewajibkan mandi wajib. Okey, hadas kecil maksudnya mewajibkan wuduk, hadas besar maksudnya mewajibkan mandi wajib. Dan kalau kita ingat balik, patah balik ke belakang, yang mewajibkan wuduk sama maksud dia yang membatalkan wuduk. Ingat lagi tak apa dia perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Yang membatalkan wuduk itu ada 4 perkara. Siapa ingat? Kenapa tak ada kat tangan? Mana buku? Ustaz, ada lebih tak Safinah dalam? Dalam dah habis. Ada lagi? Cuba cek. Kod ada. Bagi budak ni. Jadi dulu kita dah pernah belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada 4 perkara. Yang pertama, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang dewasa tanpa lapik. Keluar sesuatu daripada lubang depan ataupun lubang belakang. Menyentuh alat sulit sendiri ataupun alat sulit orang lain
dengan tapak tangan. Hilang akal sama ada dengan pengsan ataupun mabuk ataupun tidur dengan kecuali tidur yang tetap punggung. Jadi yang ni insya-Allah kita boleh ingat terus lah. Ni 4 perkara je ni membatalkan wuduk ni. Jadi bila seseorang telah mengalami salah satu daripada 4 perkara ini, salah satu daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk, maksudnya wuduk dia dah batal. Bila dia nak sembahyang, wajiblah dia berwuduk semula. 4 perkara ya. Keluar sesuatu daripada lubang depan belakang, ini paling selalu berlaku lah. Bersentuhan kulit lelaki perempuan yang dah dewasa tanpa lapik, ini nombor 2. Hilang akal, mabuk, pengsan, koma, tidur kecuali tidur yang tetap punggung, ini nombor 3. Dan menyentuh alat sulit dengan tapak tangan, itu keempat. Jadi salah satu kalau dah berlaku, maka wuduknya batal. Kita kena clear 4 ni. Selain daripada 4 ni, tak ada kena-mengena. Selain daripada 4 ni, tak ada yang membatalkan wuduk. Contoh, ada orang tanya, Ustaz, saya dah ada wuduk ni. Tengah-tengah duduk tu, tiba-tiba terkena tahi burung kat tangan. Terkena tahi burung kat tangan. Jadi dia pun tanya, Ustaz, wuduk saya batal ke tak batal? Jawapan dia, batal tak wuduk dia bila tangan dia terkena tahi burung? Tak batal. Wuduknya tidak batal. Sebab apa? Tak ada pun dalam 4 ni. Yang batal wuduk ni 4 ni je. Sentuhan kulit lelaki perempuan, sentuh alat sulit sendiri, hilang akal, keluar sesuatu lubang depan belakang. Dah. Kalau setakat terkena najis kat tangan ni, contoh tai burung ke, tai cicak ke, tai manusia ke, terkena kat badan, wuduk dia tak batal pun. Tinggal lagi tak bolehlah pergi sembahyang. Kenalah basuh dulu, lepas tu baru pergi sembahyang. Jangan dah terkena najis, lepas tu dengan najis sekali pergi sembahyang, solat tu batal lah. Sama juga, contoh, ada orang duduk dalam masjid, dia tengok ada tai cicak, dia pergi ambil tai cicak tu dengan jari dia, dia kutip dengan jari dia, dia pergi buang ke luar. Dia dapat pahala sebab dia buang sampah daripada masjid. Tapi nak tanya, wuduk dia batal atau tidak? Wuduknya tidak batal dengan menyentuh najis, tak batal. Tapi lepas dia dah buang najis tu, kenalah dia pergi basuh tangan lepas tu baru sembahyang. Jangan dah buang, tak sembahyang, tak basuh tangan terus nak sembahyang. Tak boleh ha. Jadi maksudnya antara perkara-perkara yang ada sebagian orang ingat benda tu batalkan wuduk, sentuh najis. Tinggal lagi hakikatnya dia tidak membatalkan wuduk. Kerana yang membatalkan wuduk itu bukan sentuh najis. Sentuh najis tak batalkan wuduk. Yang batal tu kalau keluar najis ataupun keluar angin daripada lubang depan belakang, ataupun sentuh kulit lelaki perempuan, ataupun tidur, ataupun sentuh alat sulit sendiri dengan tapak tangan. Jadi bila berlaku 4 perkara ni, terbatallah wuduk seseorang. Maka bila dia nak sembahyang, wajib dia ambil wuduk semula. Apa lagi benda-benda yang orang ada kalanya ingat dia batalkan wuduk, tapi sebenarnya tak batal wuduk? Apa di contoh lain? Ada tak? Muntah. Bagus. Orang tu ada wuduk. Pagi tadi tak apa benda dia duduk makan, perut dia tak sedap, petang tu muntah dia. Muntah ya. Jadi adakah wuduk dia batal disebabkan muntah ataupun tidak? Orang muntah ni batal tak wuduk dia? Ke tak batal? Tak batal. Sebab apa? Tak batal sebab tak ada dalam 4 syarat ni. Tak ada dalam 4 ni. Yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada lubang sulit depan atau belakang. Keluar sesuatu daripada mulut tidak membatalkan wuduk. Tinggal lagi bila dia nak muntah,
Muntah tu sendiri hukumnya najis. Muntah tu najis tuan-tuan, sebab dia keluar daripada perut manusia. Muntah tu keluar daripada perut manusia. Hukum muntah tu adalah najis. Kalau dia muntah terkena kat baju, baju tak boleh bawa pergi sembahyang sebab najis. Bila dia muntah, lepas dia muntah tu je, lepas muntah terus pergi sembahyang, hukum dia tak boleh juga pergi sembahyang. Sebab apa? Sebab dalam mulut dia penuh dengan najis. Dia kena berkumur-kumur dulu, clearkan. Lepas tu pergi sembahyang tak ada masalah. Wuduk dia tu tidak batal sebab muntah. Ada lagi tak? Apa lagi benda yang orang ingat biasa batalkan wuduk tapi sebenarnya tak batalkan wuduk? Luka berdarah contoh. Ada orang dah ambil wuduk, lepas tu dia terjatuh, naik basikal, bam, jatuh, keluar darah kat tangan dia. Nak tanya, wuduk batal ke tak batal? Sebab darah keluar daripada luka. Tak batal. Tinggal lagi tak bolehlah nak pergi sembahyang sebab ada darah pada tangan. Kenalah clearkan darah tu dulu, sebab darah pun kira hukumnya adalah najis juga. Okey, lain-lain pun samalah. Ya, yang penting kalau kita dah faham 4 perkara ni, 4 ni sahaja yang membatalkan wuduk. Okey, clear. Jadi bila seseorang itu telah mengalami salah satu daripada 4 perkara ini, maka hukumnya adalah dia dalam berhadas kecil. Bila dia ambil wuduk, maka dia dah mengangkat hadas kecil dia. Clear. Kedua, hadas nombor 2. Hadas yang jenis nombor 2 adalah hadas besar. Okey, apakah maksud hadas besar? Hadas besar itu adalah apabila seseorang itu telah mengalami satu daripada 6 perkara. Bila dia telah mengalami salah satu daripada 6 perkara, maka dia dalam keadaan hadas besar. Ingat lagi tak apa dia perkara-perkara yang mewajibkan mandi? Ada 6. 6 perkara mewajibkan mandi. 6 perkara mewajibkan mandi maksudnya 6 perkara yang menyebabkan hadas besar. Samalah tu. Cepat 6 perkara. Ingat? Ingat? Okey, 6 perkara ya. Pertama, keluar air mani. Kedua, bersentuhan alat sulit laki dan perempuan, maksudnya bersetubuh. Itu nombor 2. Nombor 3, mati. Ini untuk laki dan perempuan. Laki dan perempuan kena mandi wajib kalau keluar mani, kalau bersetubuh, dan kalau mati. 3. Dan perempuan sahaja ada 3 benda lagi. Kalau perempuan, dia kena mandi wajib kalau dia keluar haid, kalau keluar nifas, dan kalau dia melahirkan anak wiladah. 3. Jadi dia ada 6 benda, 6 perkara yang kalau berlaku kena mandi wajib. 3 khusus untuk laki, dan 6 ni boleh berlaku pada perempuan. Jadi kalau seseorang laki ataupun perempuan keluar air mani, kena mandi wajib. Kalau seorang laki ataupun perempuan bersetubuh walaupun tak keluar air mani, kena mandi wajib. Ada orang ingat, ya ini salah ni, nak betulkan salah faham. Ada orang ingat kalau bersetubuh tapi tak keluar air mani tak payah mandi wajib. Ini salah. Keluar air mani tak keluar air mani ketika bersetubuh, tetap kena mandi wajib. Dalam hadis disebut bila bertembung 2 alat sulit, maksudnya alat sulit lelaki perempuan, terus mandi dah wajib dah. Wajib dah mandi, tanpa mengira keluar mani atau tak keluar mani, tak ada masalah. Okey, jadi bersetubuh lelaki perempuan walaupun tak keluar air mani, tetap kena mandi wajib. Kemudian apabila seseorang telah mati, bila orang dah mati dia kena mandi. Kalau dia dah mati dia kena mandi wajib. Dia dah mati macam mana dia dah mandi wajib? Sebab dia zombie. Dah mati lepas tu dia bangun dia mandi sendiri. Bila orang tu dah mati,
Wajib orang sekeliling dia mandikan dia. Bukan dia tu mandi wajib. Dia dah mati. Macam mana dia nak mandi? Maksud dia, kalau orang mati, dia wajib dimandikan. Bukan dia tu bangun pergi mandi wajib. Kan? Orang tu dah mati, tiba-tiba dia bangun pergi mandi wajib. Sudah, satu hal pula Jadi bila berlaku kematian, wajib bagi orang sekelilingnya untuk mandikan jenazah tersebut. Okey. Laki ke perempuan ke, tiga-tiga ni kena kat dia. Lepas tu kalau perempuan sahaja, kalau perempuan datang haid, kena mandi wajib setelah selesai haid. Kalau perempuan keluar darah nifas, maka dia kena mandi wajib setelah darah nifas. Dan wiladah, kalau keluar anak, kalau melahirkan anak, dia kena mandi wajib. Melahirkan anak ni ada dua situasi. Ada orang dia melahirkan anak tapi tak keluar darah nifas. Dia dah melahirkan anak tapi tak keluar darah nifas. Dia kena mandi wajib tak? Kena mandi wajib. Kerana apa? Kerana kelahiran anak tadi. Walaupun tak keluar darah nifas, tapi sebab dia dah melahirkan anak, maka dia kena mandi wajib. Kebiasaannya bila dah keluar anak, akan terus bersambung darah nifas. Jadi selagi darah nifas itu belum berhenti, okey, dia tak payah mandi wajib. Bila dah berhenti, dia kena mandi wajib. Darah nifas ini berbeza ikut orang. Ada orang keluar darah nifas 40 hari. Biasa kita faham, orang kalau dah keluarkan anak, melahirkan anak, maka berpantang 40 hari. Itu hanya kebiasaan. Ada orang 40 hari, darah masih keluar lagi. Mungkin ada yang keluar darah 50 hari. Mungkin ada yang keluar darah 55 hari. Ada yang keluar darah sampai 60 hari. Maka selagi darah nifasnya belum berhenti, dia tak boleh mandi wajib dan tak boleh sembahyang. Jangan ingat mesti semua orang ni dia 40 hari je kena tak boleh sembahyang. Tak semestinya. Ada orang lebih 40 hari, ada orang kurang 40 hari, ada yang sampai 60 hari. Yang penting darah dia bila dah berhenti, maka wajib dia mandi wajib dan wajib dia sembahyang. Jadi wiladah lain, nifas lain. Ada orang wiladah sahaja, nifas tak ada, dia tetap kena mandi wajib sebab wiladah. Kebiasaan bila dah wiladah disambung dengan darah nifas. Tu tunggulah habis darah nifas. Jadi ada 6 perkara yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Yang tadi ada 4 perkara yang menyebabkan hadas kecil. Clear? Clear betul ni. Sekarang saya tanya balik ni. Kalau tanya balik boleh jawab tak? Nanti balik rumah kan hafal ya, hafal. Apakah perkara yang menyebabkan hadas kecil? Maksud dia yang membatalkan wudu. 4 perkara. Apa pula perkara yang menyebabkan hadas besar? Iaitu mewajibkan mandi. Ada 6 perkara. Kalau selesai itu selesailah. Selesai ni. Ada apa-apa soalan nak tanya nanti silakan, tak ada masalah. Ada? Tak ada ya? Okey, seterusnya, tafadhal. Aurat ada 4 bahagian. Iaitu yang pertama, aurat lelaki dalam solat atau di luar solat dan hamba perempuan dalam solat adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Yang kedua, aurat perempuan merdeka dalam solat adalah seluruh badannya melainkan muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Yang ketiga, aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba ketika bersama lelaki ajnabi adalah seluruh badan. Yang keempat, aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba ketika bersama mahramnya dan sesama perempuan adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Baik. Disebabkan dalam syarat sah salat yang kita dah belajar sebelum ni, salah satu syarat sah salat adalah wajib tutup aurat. Siapa sembahyang dalam keadaan ada aurat dia yang tidak tutup, maka solat dia batal. Maka sekarang dia nak terangkan apa maksud aurat, apa benda yang perlu ditutup. Jadi aurat terbahagi kepada 4 dia kata.
Yang pertamanya adalah okey, apa ni? 230. Yang pertama, aurat lelaki secara mutlak dan hamba perempuan dalam solat. Jadi orang lelaki, aurat orang lelaki yang wajib ditutup. Kalau tak ditutup dia berdosa. Adalah di antara pusat dan juga lutut. Di antara pusat dan juga lutut. Jangan salah baca. Ada orang baca auratnya pusat dan lutut. So dia tutup pusat, dia tutup lutut je. Dia tutup dua tu je. Dia kata, yalah, aurat laki ni pusat dan lutut. So tutup pusat, tutup lutut. Dia pun rasa dah tutup aurat dah. Jadi yang dimaksudkan aurat di sini antara pusat dan lutut, bukan pusat dan lutut sahaja. Apakah maksud antara pusat dan juga lutut? Maksudnya pusat itu pun termasuk aurat, lutut itu pun termasuk aurat bagi orang lelaki. Barang siapa seorang lelaki dia dah mukallaf, maksudnya dah akil baligh, dia pakai seluar pendek tak tutup lutut, maka hukum dia haram dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia pergi sembahyang dalam keadaan lutut dia terbuka, solat dia batal. Kerana lutut termasuk aurat untuk lelaki. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab lain, contohnya mazhab Maliki menyatakan lutut itu sendiri bukan aurat. Jadi lutut kalau tak tutup tak ada masalah. Ini ikut mazhab Maliki. Macam-macam kalau tengok orang Arab, kan, tiba-tiba contoh kita pergi masjid, surau, tiba-tiba datang orang lelaki Arab, dia pakai seluar pendek atas lutut, tiba-tiba dia sembahyang sebelah kita. Dia pakai seluar pendek tu atas lutut dan dia sembahyang sebelah kita. Jangan lepas habis sembahyang kita kata, "Oi, kau tak belajar fiqah ke?" Janganlah macam tu pula. Dia ikut mazhab dia, mazhab Maliki, kalau dia tak tutup lutut tak ada masalah, ikut mazhab dia. Kita ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau lutut tak tutup, solat batal dan hukum dia berdosa. Clear tak? Jadi Pak Arab, kalau dia tak tutup lutut kan, janganlah terkejut. Janganlah pergi ceramah pula ke dia. You tahu tak saya belajar kitab? You tak tutup lutut, mana boleh? Sudah tuan-tuan. Kita mengaji ni ilmu fiqh Syafi'i. Dia pakai fiqh mazhab lain, mazhab Maliki. Jangan kacau, lantak kau lah. Jadi ikut mazhab kita, lutut itu termasuk aurat, maka wajib ditutup ketika sembahyang dan di luar sembahyang sama ya. Dan juga pusat. Sebab tu kalau tak pakai baju, contohnya ada orang tak pakai baju, dia pakai seluar saja, pastikan seluar tu mesti kena naik ke atas, tutup pusat. Kalau dia dedah pusat, itu hukumnya juga adalah haram dalam mazhab Syafi'i. Jadi aurat orang lelaki di luar solat, di dalam solat sama, daripada pusat sampai lutut. Jadi mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, aurat daripada pusat sampai lutut. Jadi kalau saya nak sembahyang, saya tutup antara pusat dengan lutut je. Saya tutup, tapi saya tak pakai baju lah. Lepas tu saya sembahyang. Boleh tak macam tu? Dia tak pakai baju. Dia tak pakai baju. Dia sembahyang pakai seluar tutup pusat sampai lutut. Dia nak sembahyang lepas tu. Dia pun angkat takbir. Allahu Akbar. Mungkin yang lagi pelik sikit, dia tak pakai baju, dia pakai seluar, lepas tu pakai songkok. Pakai songkok, baju dia tak pakai, pakai seluar pendek, tapi tutup lutut. Okey. Solat dia sah ke batal? Sebab ada solat dia jadi hukum dia sah.
Tapi kata sah tu jangan. Bukan saya suruh buat. Tiba-tiba balik nanti semua dah sembahyang tak pakai baju pula dah. Bukan. Kita kata kalau tak pakai baju, salat itu masih sah hukum dia. Tinggal lagi daripada sudut adab. Daripada sudut adab, itu maksudnya biadab dengan Tuhan. Awak nak jumpa cikgu kat sekolah, berani tak jumpa cikgu kat sekolah tu tak pakai baju? Pergi sekolah tak pakai baju, berani? Tak berani kan? Dah tu bila nak sembahyang jumpa Tuhan tak pakai baju pula. Tak beradab. Tapi kalau dia sembahyang juga dalam keadaan dia tak pakai baju, solat dia sah ke batal? Sah. Yang penting aurat dia dah tutup, iaitu lutut sampai pusat. Okey, selesai. Itu aurat lelaki ni. Tengok, simple je. Aurat lelaki simple je. Dia sebut kat sini 4 jenis aurat. Yang pasal lelaki ni satu je aurat ni. Lutut sampai pusat. Habis cerita. Baki 3 lagi orang perempuan punya cerita ni. Cerita orang perempuan pula. Cuba tengok. Aurat perempuan yang merdeka dalam solat adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i termasuk tapak kaki orang perempuan itu hukumnya adalah aurat. Ya, tapak kaki orang perempuan pun termasuk aurat. Maksud dia apa? Maksud dia aurat orang perempuan dalam sembahyang hanyalah muka dan ni je. Okey. Kalau dia sembahyang, contoh dia pakai t-shirt dia sampai sini. Sini tak tutup ni. Solat dia dianggap batal kerana dia telah mendedahkan auratnya di sini. Sini. Ataupun dia pakailah apa ni? Dia pakai apa ni, baju kurung. Tapi time sembahyang dia macam ni. Lepas tu macam ni sembahyang. Orang perempuan kalau sembahyang macam ni batal sebab ni aurat ni. Wajib dia tutup. Kalau dia kena macam ni je. Sebab ni je yang tahu aurat ni. Ni je tahu aurat. Bawah ni semua dah aurat dah. Bahkan tapak kaki itu juga adalah aurat mengikut mazhab Syafi'i. Itu kalau perempuan merdeka dalam solat. Okey, yang ketiga, aurat perempuan yang merdeka dan hamba perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Maksud lelaki ajnabi iaitu lelaki yang bukan mahramnya. Adalah seluruh anggota tubuh. Yang ni nanti perbincangan dia agak panjang lah ya, nanti kita akan kupas insya-Allah. Dan aurat yang keempat pula, perempuan yang merdeka dan hamba perempuan yang berada bersama mahramnya atau sesama perempuan lain, auratnya adalah antara pusat dan juga lutut. Yalah, yang wajib ditutup aurat perempuan dengan mahram dia. Maksudnya aurat seorang perempuan dengan ayah, dengan adik-beradik, dengan anak, dengan cucu. Ataupun aurat perempuan sesama dengan perempuan. Itu yang wajib ditutup hanyalah pusat dan juga lutut. Cuma di sini nanti ada perbincangan lagi lah ya. Nanti kita cari masa untuk kita huraikan. Ini ada beberapa perbezaan pandangan. Ya. Ala kulli hal nanti kita akan terangkan lagi. Dan yang ada sebenarnya ada lagi ya, perbincangan tentang aurat ni. Aurat seorang perempuan di hadapan suaminya. Macam mana aurat dia? Aurat seorang perempuan di hadapan suaminya adalah tidak ada aurat. Tak ada aurat. Maksudnya tak ada aurat lah. Tapi nak syarah panjang-panjangnya dah. Jadi seorang isteri di hadapan suaminya tidak ada yang wajib ditutup. Tak wajib tutup apa-apa. Wallahu a'lam. Ya, kita berhenti dulu. InsyaAllah ada beberapa perbincangan tentang aurat ini nanti kita akan kupas semula.
Baik. Ada apa-apa soalan berkaitan apa yang kita belajar pada malam ni? Silakan. Masalah aurat, masalah hadas. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Ada? Silakan, Adam. Apa dia? Kenapa? Mengangkat. Dia disebabkan hikmahnya adalah, soalan ni je ni soalan dia adalah, kenapa seseorang itu kena angkat hadas besar, hadas kecil ketika nak sembahyang? Jawapan dia macam ni. Kerana orang nak sembahyang, dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah pastilah dia kena memastikan diri dia bersih. Okey, kita bangun pagi. Pagi-pagi kita bangun, kita nak pergi sekolah. Okey tak kita pergi sekolah, tak gosok gigi, tak mandi pagi-pagi. Bangun tidur ya, terus pakai baju, terus pergi sembahyang. Terus pergi sekolah. Okey tak? Kenapa tak okey? Kalau tak mandi kenapa? Busuk, tak selesa. Itu baru nak pergi sekolah. Oh, kena mandi dulu, pergi wangi-wangi dulu, sikat rambut lagi, Masya Allah, pakai tie. Ni baru nak pergi sekolah. Ni nak jumpa Tuhan ni. Takkanlah nak jumpa Tuhan badan ada najis lah, dalam keadaan berhadas besar lah. Ini darah haid, ini air mani. Lagi-lagilah tidak beradab. Justru disyaratkan bagi orang yang nak solat, nak beribadat, nak berdiri depan Allah, maka mesti dia kena clear, bersih, wangi. Itu hikmah dia. Di sebalik hikmah kena wudu, kena mandi, kena tayamum, bumbam-bumbam ni, nak ajarkan kepada kita, jangan ingat berdiri depan Allah tu sama seperti kita berdiri di hadapan orang lain. Kita nak berdiri depan Allah, mesti kena prepare, mesti kena bersiap, mesti kena mandi wajib, mesti kena ambil wudu. Dah bersiap-siap ni, baru boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, baru boleh angkat takbir Allahu Akbar. Nak menanamkan dalam hati kita perasaan mengagungkan Allah. Kita nak menghadap orang-orang besar, kita nak menghadap pengetua, kita nak menghadap YB, kita nak menghadap menteri, kita nak menghadap menteri besar, Perdana Menteri. Ini pun kita akan pakai smart-smart, kita akan pakai minyak wangi, mandi, tu ni apa semua, bersolek pakai. Itu you just nak jumpa dengan manusia pun dah prepare macam tu. Takkan nak jumpa dengan Allah tak ada apa-apa, langsung preparation. Jadi disuruh kita ni mengangkat hadas besar, disuruh mengangkat hadas kecil. Sebenarnya nak mengajarkan hati kita ni untuk bersiap menghadap Allah yang merupakan Tuhan pencipta alam semesta. Baik, ada soalan lain? Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita pada saat ini berada di dalam bulan Rabiul Awal. Kalau tak silap malam ni malam ke-4. Ketiga ke keempat? Ketiga lah. Dah masuk ke-4 kan? Jadi azan maghrib tadi menunjukkan kita telah memasuki hari ke-4 dalam bulan Rabiul Awal. Di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Memanglah tarikh kelahiran Nabi itu adalah perbezaan pandangan. Ada ulama kata Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ada pula ulama kata tidak, Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Ada ulama kata bukan 9, 15 Rabiul Awal. 9 ke, 12 ke, 15 ke, itu khilaf para ulama. Kita tak payah nak masuk campur lah. Tapi semua ulama sepakat Nabi memang lahir bulan ni, bulan Rabiul Awal.
Sebab itu bila masuk saja bulan Rabiul Awal, semua umat Islam mesti kena ada perasaan gembira dalam hati. Kerana dia telah masuk di dalam bulan kelahiran kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mulia, bulan yang hebat. Di ulama, ada sebagian ulama kata bulan Rabiul Awal ni sepatutnya dipanggil dengan bulan Rabiul Anwar, bukan Rabiul Awal. Sepatutnya dipanggil dengan bulan Rabiul Anwar. Apa maksud Anwar? Cahaya, bukan Anwar Ibrahim. Bukan. Anwar itu cahaya lah. Jadi bulan ini dipanggil bulan yang bercahaya. Sebab apa dipanggil bulan yang bercahaya? Sebab bulan yang Nabi lahir bulan ni. Lahirnya cahaya yang telah menghilangkan kegelapan di seluruh dunia. Bulan. Jadi masuk saja satu Rabiul Awal, orang-orang mukmin dia dah happy dah. Dia dah gembira dah. Dia dah rasa aura dah. Aura Maulid. Dia dah rasa happy sebab bulan ni bulan Maulid. Ya, ini hakikat cinta seseorang pada Nabi adalah dia merasa gembira bila masuk saja bulan Rabiul Awal. Ya, dan baru-baru ni saya ada saya ada sampaikan hadis dalam TV Hijrah, iaitu hadis bahawa Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, Nabi telah bersabda bahawa tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah aku ini dicintainya lebih daripada ayahnya, lebih daripada anaknya, lebih daripada sekalian manusia. Hadis ni mungkin kita selalu dengar. Banyak kali kita dah dengar. Tapi apa yang kita faham daripada hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kita faham apa daripada hadis ni? Kita faham daripada hadis ni bukan sekadar hukumnya wajib cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat wajib. Tapi wajib cinta kepada Nabi itu melebihi cinta kita terhadap orang lain. Kalau kita cinta pada Nabi dan pada yang masa yang sama kita cinta juga orang lain lebih daripada cinta kita pada Nabi, itu masih hukumnya adalah cacat iman. Cacat iman. Kalau seseorang itu mencintai Nabi tapi dia cintai orang lain lebih daripada Nabi, cacat iman. Dia tak boleh kata, aku dah cinta dah pada Nabi. Cinta pada Nabi semata-mata tak cukup. Bahkan kesempurnaan iman itu adalah cinta Nabi lebih daripada cinta orang lain. Ini kena faham betul-betul. Kenapa kita kena cinta Nabi lebih daripada orang lain? Apa sebab? Kenapa kita disuruh cinta Nabi lebih daripada cinta kita pada orang lain? Apa sebab? Jadi hadis ni dihuraikan oleh ulama. Antaranya Imam Nawawi huraikan hadis ni, dia kata wajib setiap seorang Muslim cintai Nabi lebih daripada saudara maranya sendiri, kerana sesungguhnya hak Nabi ke atas dia lebih besar daripada hak orang lain ke atas dia. Hak Nabi ke atas kita lebih besar daripada hak ayah kita ke atas kita. Lebih besar daripada hak anak kita kepada kita. Kenapa hak Nabi lebih besar kepada kita lebih daripada mak ayah kita sendiri? Sampai kita kena cinta Nabi lebih daripada kita cinta mak ayah kita sendiri, sebab apa? Imam Nawawi kata, sebabnya adalah kerana Nabi SAW sahaja yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Nabi menjadi sebab
setiap seseorang daripada kita ni selamat daripada kena campak dalam neraka. Nabi adalah sebab kenapa umatnya dapat masuk dalam syurga. Kalau bukan sebab Nabi, maka berderet-deretlah umat Islam akan masuk dalam neraka wal'iyazubillah. Dan perkara ini Nabi dah sebut dalam satu hadis lagi. Nabi kata, perumpamaan saya dengan kalian adalah seumpama apabila didirikan satu unggun api. Bila ada orang buat unggun api kan, maka bila ada unggun api, ada rama-rama, ada kupu-kupu, ada serangga kecil-kecil yang datang dekat api itu, dia jatuh dalam api tadi. Apa berlaku? Matilah. Maka Nabi berkata, aku ni seumpama seorang lelaki yang cuba halang serangga-serangga tadi daripada terjun dalam api membunuh diri. Maksudnya, Nabi menghalang umatnya daripada terjun dalam api neraka. Kalau bukan Nabi yang menghalang, umat Islam takkan sembahyang. Umat Islam akan ikut nafsu. Umat Islam akan ikut godaan syaitan. Umat Islam akan hidup jahil, tak kenal Allah, tak kenal Rasul, tak kenal Islam. Jadi hakikatnya Nabi yang menghalang umatnya daripada disambar dengan api neraka wal'iyazubillah. Saya nak tanya satu soalan. Katakan kita sedang berjalan dengan kawan kita ke sebelah. Ya, kita sedang berjalan dengan kawan kita. Tiba-tiba ada satu kereta datang daripada belakang, sikit lagi dia nak langgar kita. Nasib baik kawan kita ni dia tarik tangan kita ke tepi. Selamat tak kena langgar dengan kereta. Kalau kawan kita tadi tak tarik tangan kita kan, kena langgar. Entah kita masuk hospital, entah mati terus. Tapi sebab ada seorang kawan kita, dia tarik tangan kita ni, Masya Allah, selamat kita daripada aksiden. Okey, nak tanya satu soalan. Bagaimana tahap terima kasih kita terhadap kawan kita tadi yang telah menyelamatkan diri kita daripada kena langgar dengan kereta? Kita nak terima kasih dengan dia ni macam mana? Sebab dia dah selamatkan nyawa kita ni. Dia dah selamatkan kita daripada aksiden ni. Kita nak terima kasih dengan dia ni macam mana? Tahap mana? Tinggi ke rendah? Masih tinggi kan? Sebab dia dah selamatkan nyawa. Saya bagi satu contoh lagi lah. Kita sakit, pergi doktor. Kita pergi dekat doktor yang pertama. Doktor pertama dia kata, dia cek-cek. Habis dah. Ni tak boleh buat apa dah ni. Dah boleh gali lubang kubur siap-siap lah. Dah boleh panggil ustaz suruh baca tahlil dah tu. Dia kata tak boleh dah. Ya. Okey, kita pun pergi jumpa doktor kedua pula, doktor lain. Doktor kedua cek, dia kata boleh ni. Boleh selamat ni. Doktor tu pun bagi ubat tu ni apa semua, doktor tu pun buat operation lah apa semua. Akhirnya selamat. Ya. Dengan doktor kedua ni kita selamat. Kalau tak jumpa doktor kedua ni memang dah masuk kubur dah, mati dah. Okey, kita dengan doktor kedua ni agak-agak kita terima kasih kepada doktor tadi yang menyebabkan kita ni panjang umur, kita tak mati. Kita nak terima kasih macam mana dengan doktor ni? Tinggi ke rendah tahap terima kasih kita? Mestilah tinggi sebab dia dah selamatkan nyawa kita. Kalau macam tu, bagaimana sepatutnya terima kasih kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah selamatkan kita daripada neraka? Macam mana sepatutnya terima kasih kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita ini akan masuk syurga? Hari ini kita duduk dalam Darul Hikmah, kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isya, kita dengar kuliah, kita baca suratul Mulk, kita baca Quran, bumam-bumam.
Semua ni tak akan wujud kalau bukan kerana Nabi SAW yang telah sampaikan semua ini kepada kita. Jadi bagaimana seharusnya kita nak berterima kasih kepada Nabi? Takkanlah kita ni dapat masuk syurga sebab Nabi. Kita selamat daripada neraka sebab Nabi. Lepas tu kita buat dek dengan Nabi. Takkanlah macam tu. Takkanlah macam tu. Alangkah biadabnya seseorang yang tidak pandai berterima kasih kepada seorang insan yang telah selamatkan dia daripada mudarat yang terbesar kat dunia, iaitulah selamatkan dia daripada api neraka. Malu dan segan seseorang tu kalau dia tak kenal pun insan yang menyebabkan dia selamat daripada neraka. Sebab itu ulama kata, you ni selamat sebab ada Nabi. You ni selamat sebab you ni ikut sunnah Nabi. Kalau you tak ikut sunnah Nabi, kalau you tak ikut suruhan dan ajaran Nabi, maksudnya tempat you masuk neraka. Sebab itulah hak Nabi tu lebih tinggi ke atas kita berbanding hak ibu dan ayah. Memanglah ibu dan ayah lahirkan kita, bagi kita makan, besarkan kita, jaga kita sampai besar. Betul, besarlah jasa mak ayah. Tapi besar lagi jasa Nabi SAW yang menyebabkan kita boleh hidup gembira dan tenang di dunia, dan kita selamat di akhirat daripada kemurkaan, kemarahan Allah. Itu adalah sebab kenapa kita wajib sayang ke Nabi lebih daripada sayang kita pada orang lain. Mak ayah kita boleh tak nak selamatkan kita daripada neraka? Tak boleh. Mak ayah kita, kalau dia ni Tan Sri, dia ni jutawan, dia ni billionaire, manusia paling kaya kat Malaysia, boleh tak dia nak bagi kita masuk dalam syurga nanti? Tak boleh. Tapi Nabi boleh memberikan syafaat untuk kita, kita masuk dalam syurga. Nabi boleh memberikan syafaat kepada kita, selamat kita daripada api neraka. Maka jasa Nabi pada diri kita ni jauh lebih besar daripada jasa ibu dan ayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, wajib kita kasih, sayang, cinta pada Nabi lebih daripada orang lain. Kita nak bagi faham hakikat ni dulu. Ni hakikat yang kita kena faham ni. Hakikat bahawa kita ni hancur binasa kalau bukan sebab Nabi. Ni hakikat nak faham dulu ni. Kita ni jadi manusia ni, adalah ibadat, jaga salat 5 waktu, ada zikir, reti baca Quran, datang masjid, datang surau. Bahkan kita tutup aurat, pakai telekong ni, pakai kopiah. Semua sebab Nabi ya. Kalau bukan sebab Nabi, mungkin manusia akan hidup sama seperti binatang di tepi jalan. Dia tak tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi menzahirkan perasaan terima kasih kita terhadap baginda Nabi SAW, maka kita bergembira sepanjang bulan Maulid, sepanjang bulan Rabiul Awal. Tanam dalam hati kita tu, supaya Allah bagi peluang untuk kita bertambah kenal kepada Nabi. Cuba pagi-pagi bangun tahajud, angkat tangan doa kepada Allah. Minta Allah jangan matikan dulu kita ni selagi kita tidak benar-benar mengenali Nabi SAW. Setelah begitu banyak jasa sumbangan yang Nabi dah bagi kepada kita, alangkah malunya kalau kita pada saat kita mati dalam keadaan kita tak kenal pun kedudukan Nabi. Malu kita kalau kita mati dalam keadaan kita tak kenal siapa Nabi. Malu betul. Jadi minta kepada Allah, semoga kita ni tak mati selagi Allah tak bagi kita kenal dengan Nabi SAW.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah salah satu sebab kenapa kita buka kitab Syama'il. Setiap minggu kita baca sikit-sikit hadis-hadis tentang kelebihan Nabi, tentang kemuliaan Nabi, tentang kesempurnaan Nabi, supaya sikit-sikit kita kenal Nabi SAW. Sikit-sikit kita rasa kasih, kita rasa rindu, kita rasa cinta pada Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu riwayat saya nak sampaikan. Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, Nabi membuat mimbar, sahabat buatkan mimbar untuk Nabi sampaikan khutbah Jumaat. Mimbar tu maksudnya ada kerusi, belakang tu ada satu tunggul kayu. Jadi bila Nabi nak bagi khutbah, Nabi akan bersandar di tunggul kayu tersebut. Tunggul kayu daripada pokok buah kurma. Setelah beberapa lama, para sahabat membuatkan mimbar yang baru untuk Nabi. Jadi pokok ni, tunggul kayu ni, dia orang letak kat tepi. Dah tak pakai dah. Nabi dah tak gunakan untuk bersandar. Maka satu hari Nabi sedang memberikan khutbah di atas mimbar yang baru dibina oleh para sahabat. Tengah-tengah memberikan khutbah, tiba-tiba Nabi dan seluruh sahabat mendengar ada suara menangis. Nabi pun berhenti. Nabi pun tengok, siapa dia menangis aku tengah bagi khutbah ni? Maka mereka mendapati bahawa suara tangisan itu datang daripada tunggul kayu tadi. Yang dulunya Nabi sandar pada tunggul kayu tadi, kemudian dah letak tepi, dah tak pakai. Nabi pergi dekat tunggul kayu tu. Nabi usap tunggul kayu tu. Kemudian Nabi kata, tunggul kayu ni menangis sebab dia dah rindu dengan saya, sebab saya tak bersandar lagi dah kepada dia. Sebab dah ada mimbar baru dah. Dia rindu sebab Nabi tak bersandar pada diri dia. Maka Nabi pun bertanya kepada tunggul kayu, kamu nak yang mana satu? Adakah kamu nak duduk kat sini, saya bersandar dengan kamu, atau Allah jadikan kamu satu tunggul, Allah akan letakkan kamu dalam syurga? Maka tunggul kayu itu menyatakan, saya suka Allah Ta'ala letakkan saya dalam syurga. Lalu dia pun berhenti menangis. Para ulama' menyatakan, kalau Nabi SAW tak pujuk tunggul kayu tu, nescaya tunggul kayu itu akan menangis sampai hari kiamat tak berhenti. Disebabkan rindunya dia terhadap Nabi SAW. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang hebat, menyatakan, dia akan cakap dekat anak-anak murid dia, dia kata, kalau tunggul kayu pun menangis sebab rindu pada Nabi, kamu tak menangis kerana rindu, kami lebih teruk daripada tunggul kayu. Orang yang tak ada rasa rindu pada Nabi, orang yang tak ada rasa cinta pada Nabi, lebih parah, lebih teruk kedudukan dia daripada tunggul kayu. Sedangkan tunggul kayu pun menangis sebab rindu, awak tak rasa rindu, awak lebih parah daripada tunggul kayu tu. Macam itulah pesanan Imam Hasan Basri kepada anak muridnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ambillah peluang sedikit sebanyak bulan Rabiul Awal ini, carilah jalan, carilah ilmu, carilah kuliah, carilah ceramah yang boleh menambahkan pengetahuan kita terhadap kedudukan Nabi SAW. Yang bila kita dengar ceramah, bila kita dengar kuliah-kuliah, kita buatlah apa pun supaya bertambahlah sedikit rasa cinta dan rindu kita terhadap Nabi. Alangkah malu dan segan Nabi setiap malam menangis mendoakan umat tapi umatnya membuat tak tahu dan tak peduli dengan Nabi. Alangkah malunya kita selaku umat Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersyukur sebab Allah Ta'ala masih hidupkan kita sampai dapat bulan ni. Gunakanlah sebaik-baiknya, kerana belum tentu bulan Maulidur Rasul tahun depan kita masih ada lagi. Berapa ramai orang-orang yang kita kenal tahun lepas bulan Rabiul Awal dia ada, tahun ni dah tak ada dah. Allah dah tarik lah. Dan berapa ramai yang mungkin ada pada tahun ini, tahun depan belum tentu ada.
Jadi manfaatkan bulan tahun ini sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah sebab Allah masih panjangkan umur dan kesihatan kita. Kita masih sehat, kita masih hidup pada bulan Rabiul Awal ini. InsyaAllah